lebih 1,000 parti ditahan. Tol percuma 2 hari sempena Krismas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 1,101 pendatang asing tanpa izin parti ditahan hasil serbuan terhadap 60 premis di sekitar Jalan Silang, Kuala Lumpur tengah hari tadi. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, operasi bersepadu dijalankan bagi membanteras jenayah yang berlaku sekitar kawasan itu, terutama melibatkan pendatang asing tanpa izin. Kesemua warga asing yang gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah dibawa ke Pusat Latihan Polis Pulau Pol. Seterusnya akan diserahkan kepada Jabatan Imigresen. Operasi bersepadu ini dijalankan ekoran maklumat yang kita terima berkaitan dengan aktiviti pendatang asing tanpa izin yang terlalu ramai di kawasan tersebut yang juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti jenayah lain. Dan hasilnya apa yang kita dapat adalah selepas selesai operasi tersebut pada petang tadi, kita telah menahan sejumlah 1,101 orang pendatang asing tanpa izin. Ya, 1,101 orang pendatang asing tanpa izin yang telah pun selepas kita buat tapisan dan kita telah pun membuat tangkapan. Dan semua tangkapan dan rampasan ini kita akan ambil tindakan khususnya oleh agensi berkaitan, dan bagi pendatang asing ini kita akan serah kepada Jabatan Imigresen. Turut dirampas 100 karton rokok, 80 karton arak dan ubat-ubatan tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan dengan nilai rampasan berjumlah lebih RM100,000. Dato' Alauddin turut menyeru masyarakat agar membantu menyalurkan maklumat berhubung kegiatan atau kehadiran parti yang mencurigakan di kawasan masing-masing. Ketamadunan sesebuah negara yang hebat adalah berlandaskan kekuatan ilmu dan idealisme. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya berusaha mencari ilmu secara mendalam dan menyeluruh, bukannya menerima cebisan maklumat yang dikongsi menerusi kupasan singkat sesuatu topik di media sosial semata-mata dan menganggapnya mencukupi. Jelas beliau, golongan muda masa kini lebih mudah terpukau dengan kaedah itu sekaligus cenderung untuk menghukum dan membuat rumusan yang kurang menyeluruh. Merumuskan satu idea yang kompleks, merumuskan soal cita-cita bangsa, masa depan negara, idealisme perjuangan hanya dengan kupasan beberapa minit dalam media sosial. Malah membicara soal ekonomi, soal politik, soal masa depan, soal dasar pendidikan, dasar ekonomi, semuanya itu hanya dengan kupasan beberapa minit. Ini bahaya. Sebab dasarnya bukan dasar ilmu cara menyeluruh. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Anugerah Buku Negara 2023 di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Tanjung Malim, Perak. Dalam pada itu, generasi muda perlu menolak pemikiran jumud dan lapuk untuk memastikan negara terus maju ke hadapan, seterusnya melahirkan generasi yang memiliki jiwa serta ilmu yang cemerlang. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda harus tidak terbawa dengan pemikiran yang sempit kerana ia boleh menjatuhkan sesuatu institusi kerajaan. Bangkit anak-anak muda menentang pemikiran lapuk dan merosakkan itu. Ini maknanya excellence in education, but with soul. The love for scholarship. Yes. What do you mean by love for scholarship? You love knowledge. There is always an interest, an aspiration to continue master and garner information and knowledge. But for what purpose? To serve the community and the nation. To know what is right. To fight for justice and order. And to reject hypocrisy, corruption. Nah, ini yang kita nak tekankan.
Datuk Seri Anwar turut meluluskan peruntukan sebanyak RM250,000 kepada Yayasan Pembangunan Buku Negara. Perdana Menteri juga meluluskan peruntukan sebanyak RM25 juta untuk membina 18 blok tambahan Kolej Kediaman Pelajar UPSI. Kupasan beberapa minit. Sekarang ini kediaman yang ada hanya boleh menampung 7,804 tempat. 36% daripada pelajar 21,794 orang. Ini kadar terendah di PTA seluruh negara. Di universiti awam lain dia ada sekitar 60%. Jadi bila saya dapat maklumat ini, saya kena ambil langkah segera. Jadi kita nak tambah kapasiti kolej kediaman yang melibatkan 18 blok kolej dan belanjanya yang saya luluskan ialah RM25 juta. Dan ini kita akan lakukan, saya gunakan dana mudah cara infrastruktur di bawah penyeliaan unit kerjasama awam swasta Jabatan Perdana Menteri. Pemegang kad OKU bakal menikmati tambang percuma mulai 1 Februari depan bagi semua perkhidmatan kenderaan awam kendalian prasarana. Inisiatif melibatkan semua perkhidmatan MRT, LRT, monorail dan bas prasarana sekitar Lembah Kelang. Sehubungan itu, prasarana diberi tempoh sebulan bagi melakukan persiapan serta menyelaras sistem tiket. Tempoh 1 bulan ini mereka perlu buat sedikit perubahan sistem tiketing mereka dan sebagainya supaya juga membuat persiapan. Satu kad konsesi khas perlu diberikan kepada OKU selepas mereka pohon dengan kaunter-kaunter rapid di stesen-stesen train kita, maka mereka boleh menikmati tambang percuma itu. Cuma mereka perlu buktikan bahawa mereka adalah golongan OKU dengan kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Inisiatif itu merupakan penambahbaikan berbanding pas konsesi sebelum ini yang menawarkan diskaun 50% bagi tambang perjalanan untuk penumpang OKU. Proses pendaftaran Identiti Digital Nasional atau My Digital ID melibatkan 1.6 juta penjara awam sedang giat dilaksana. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata fokus ketika ini adalah menjayakan pendaftaran untuk penjara awam sebelum dibuka kepada umum Mac tahun depan. Harapan saya kita akan dapat pertingkatkan pendaftaran bagi sistem My Digital ID yang merupakan single sign-on system ataupun sistem di mana kita cuma buat pendaftaran sekali sahaja dan selepas ini semua apps ya, yang diusahakan oleh kerajaan dan kementerian juga nanti diikuti dengan bank-bank juga menggunakan ID yang sama ya, daripada My Digital ID. Beliau juga telah meminta Jabatan Penerangan terutamanya di peringkat negeri untuk mengaktifkan Info on Wheels dan membuat sebaran awam mengenai pendaftaran sistem My Digital ID kepada masyarakat. Baik, pengguna lebuh raya bakal menikmati kemudahan tol percuma 2 hari pada 23 dan 26 Disember ini sempena Christmas. Pengecualian diberi di semua plaza tol kecuali di sempadan negara iaitu Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang, Johor. Kita juga berharap dengan pemberian tol percuma ini akan meringankan sedikit beban perjalanan semua rakyat Malaysia yang merancang pulang ke kampung halaman dan melawat ahli keluarga sempena sambutan Hari Christmas. Pemberian tol percuma ini telah dipersetujui mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 Disember lepas.
Tol percuma ini bukan diberi pihak konsesi tetapi oleh Kementerian Kewangan melibatkan kos RM40 juta dengan anggaran 2.1 juta kenderaan berada di lebuh raya. Tahun ini sahaja pengecualian tol pada sambutan perayaan sebelum ini membabitkan kos RM206.19 juta. Angka itu tidak termasuk pengecualian tol 2 hari sempena Krismas. Amanah Saham Nasional Berhad mengumumkan agihan pendapatan 5.25 sen seunit bagi dana utama Amanah Saham Bumiputera ASB untuk tahun keuangan berakhir 31 Disember 2023. Jumlah pengagihan pendapatan 9.3 bilion ringgit itu bakal memanfaatkan 10.8 juta pemegang unit ASB. Angka itu terdiri daripada agihan pendapatan 4.25 sen seunit dan bonus 1 sen seunit. Agihan pendapatan kompetitif ini mengatasi penanda aras kadar deposit tetap 12 bulan Maybank dengan kadar purata 2.85% sepanjang tahun ini. Bilangan akaun meningkat lebih daripada 200,000 kepada 10.8 juta akaun. Menurut pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB, Tan Sri Arsyad Raja Tun Uda, di sebalik keadaan pasaran yang sentiasa berubah-ubah, PNB secara konsisten memberikan pulangan kompetitif melalui dana harga tetapnya. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memberikan pemilikan Kampung Setiajaya kepada Kolej Tunku Abdul Rahman adalah tepat. Pengamal Undang-Undang Azwan Abdul Wahab berpandangan keputusan mahkamah adalah berdasarkan suratan hak milik ke atas hartanah itu. Sekiranya suratan hak milik tersebut tidak dipertikaikan ataupun tidak dicabar kesahannya, maka segala kenyataan di dalam suratan hak milik tersebut adalah sah. Dan oleh itu mahkamah sesungguhnya akan membuat keputusan bahawa hartanah tersebut adalah dimiliki oleh Kolej Tunku Abdul Rahman. Oleh itu saya percaya bahawa keputusan mahkamah adalah tepat kerana berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang dikemukakan kepada mahkamah. Senada dengan pendapat Azwan, bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Salim Bashir menyeru semua pihak menerima dan menghormati keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah. Terkilan dengan sebarang keputusan yang diumumkan oleh mahkamah, maka pihak tersebut tidak perlu beremosi. Dan jika pihak merasakan adanya kekhilafan yang dilakukan dalam penghakiman oleh hakim yang mendengar kes tersebut, pihak-pihak bebas merayu ke mahkamah yang lebih tinggi untuk keputusan lanjut. Satu pusat pemindahan sementara PPS di Jajahan Pasir Mas Kelantan ditutup sekitar 5.30 petang tadi. Ia membabitkan PPS Madrasah Tasik Bakong yang sebelum ini menempatkan 194 penduduk terjejas banjir daripada 48 keluarga. Ia menjadikan jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu berkurangan kepada 2,604 orang setakat 7 malam tadi berbanding 2,824 orang 4 petang. Berdasarkan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mereka daripada 814 keluarga itu berlindung di 9 PPS yang masih aktif sekitar jajahan tersebut. Dalam pada itu, satu sungai utama di negeri itu berada di aras melebihi tahap amaran, iaitu Sungai Golok di Rantau Panjang, Pasir Mas dengan bacaan 8.32 meter. Manakala dua sungai berada di aras melebihi tahap waspada, iaitu Sungai Golok di Kuala Jambu, Tumpat dan Sungai Kelantan di Kuala Besar, Kota Baru.
Festival Kraft Johor 2023 yang sedang berlangsung sejak semalam hingga 1 Januari tahun hadapan, anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK melalui Kraft Tangan Malaysia dilihat berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat terhadap produk kraft tempatan. Ia merupakan inisiatif untuk mempromosi dan mengkomersialkan produk kraft Malaysia kepada masyarakat tempatan serta pelancong. Festival ini menghimpunkan 188 usahawan kraft dengan pelbagai produk termasuk kraft tekstil, hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan aneka kraft. Seramai 95,000 pengunjung disasar hadir ke festival selama 13 hari ini dan dijangka mengumpulkan nilai jualan 8 juta ringgit. Yang kedua tadi kita ada seni bina macam kat depan tadi, kita ada pagola, kita ada gazebo, kita ada wakaf. Yang itu pun salah satu kan kita hantar dekat sini bukan replika tetapi kita hantar secara fizikal tu sekali. Itu salah satu tarikan lah. Banyak-banyak lagi tarikan yang kita ada dalam menjemput pengunjung menyertai sekali lah. Demonstrasi ada, kemudian cara nak buat batik pun ada, sebagainya banyak. Kena datanglah, kena tahu kat sini. Program berkenaan mampu menempatkan serta memperkenalkan pelbagai kraft tanah air kepada masyarakat. Hasil rimba bermaksud bertam, rotan, kayu, segala hasil-hasil hutan. Yang kita tengok di sini lebih kurang hampir 100 barangan yang kita bawa dari Perak. Harga pun jualan dari Perak. Sini. Dia kami bukan saya hasil rimba saja. Kawan-kawan lain pun ada. Ada tekstil, ada barang besi dan seramik dan lain lagi. Jadi kami membawa produk batik asli buat tangan cantik dan blok daripada Terengganu. Kita banyak mempamerkan produk-produk batik blok dan batik tie and dye. Dapatkan batik kami dengan harga yang berpatutan di Festival Kraft Johor. Ya, dalam perkembangan lain, lebih 150 artefak dan kaligrafi dipamerkan sempena sambutan Jubli Perak Muzium Kesenian Islam Malaysia. Program sehingga Jun tahun depan itu mempersembah 2 pameran serentak merangkumi artefak sejarah kebudayaan Islam sejak 1000 tahun lalu dan seni kaligrafi kontemporari. Wartawan Adliyah Habibullah ada perinciannya. Koleksi yang dipamerkan di Muzium Kesenian Islam ini mempunyai nilai estetika tersendiri dan merupakan koleksi yang dikumpul sejak bertahun-tahun. Antaranya ialah koleksi pertama muzium iaitu 30 jilid Al-Quran Cina pada era pemerintahan dinasti Qing pada abad ke-17 yang dihasilkan menggunakan tulisan tangan. Mengangkat tema perjalanan menelusuri seni Islam, anda pasti tertarik dengan koleksi pinggan hidang Baba Nakash iaitu reka bentuk hiasan Rumi Hatay yang pernah menghiasi Dewan Santapan Istana Uthmaniyah Turki. Koleksi lain, jubah mewah dari Asia Tengah dan 4 bilah pedang Maharaja Empayar Mughal India. Pengunjung juga berpeluang menerokai keluasan seni dan budaya dari segenap pelusuk dunia Islam meliputi Asia Timur hingga ke Afrika Barat. It's open our mind, it open our heart to the more understanding. Seeing all the contemporary art and even the artifacts will show how the Muslim artists will dedicate themselves not only to the art but to their faith, and that's how the Islamic art is actually a reflection of faith. Buat pencinta kaligrafi, jangan lepaskan peluang berkunjung ke pameran Alif Lam Ra Kaligrafi Kontemporari Muslim. Lebih 60 karya dipamerkan, menggabungkan kaligrafi tradisi dan moden, seterusnya menghasilkan perspektif unik. But for the contemporary, definitely we want to show to people that calligraphy is not only to read. Calligraphy also can be used as an art form. That artists have experimented using the letters, the huruf, to actually form a nice composition. Sejak dibuka 13 Disember lalu, muzium menerima lebih 200 pengunjung setiap hari.
Bayaran masuk RM20 bagi dewasa dan RM10 bagi pelajar. Lain daripada yang lain. Bukan senang tau kita nak dapat tengok Quran lama ni. Sebenarnya bukan senang. Yang ada kita semua bawa Quran baru. Yang itu saya nampak kelebihan dekat situ lah. Saya nampak pelbagai pameran kesenian yang sangat cantik, sangat indah, yang kita boleh banggakan kesenian Islam. Okay, yang boleh menjadi tatapan semua. Yeah, I'm thinking this will probably attract a lot of tourists like myself, who don't have a lot of exposure to Islamic art in their countries. So I'm hoping that they will come and see this beautiful work here. Penganjuran 2 pameran bersejarah ini manifestasi misi dan visi muzium memelihara serta memulihara seni Islam. Seterusnya, berkongsi keindahannya kepada masyarakat dunia. Adlia Habibullah, RTM.